Premis perniagaan termasuk pasaraya dan stesen minyak hanya dibenarkan beroperasi hingga 8 malam. Harga siling penutup mulut dan hidung ditetapkan RM1.50. Berita TV9 Jam 8 malam bersama saya Ahmad Bar Zainal Abidin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita terus saja ke laporan malam ini. Semua premis perniagaan yang menjual barangan keperluan harian termasuk pasaraya serta stesen minyak hanya dibenarkan beroperasi dari 8 pagi hingga 8 malam. Ia dilaksanakan dalam fasa kedua premis Perintah Kawalan Pergerakan PKP bermula 1 April ini. Menurut Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, ia berbeza seperti Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD yang dilaksanakan di Simpang Renggam dan Hulu Langat. Fasa kedua PKP ini turut membabitkan restoran, kedai makan, stesen minyak dan perkhidmatan penghantaran makanan yang dibenarkan beroperasi pada waktu sama. Pihak kerajaan menggalakkan supaya orang ramai menggunakan pembelian secara atas talian. Ya. Dan walaupun penghantaran atas talian, tetapi kita menasihatkan orang ramai supaya tidak bersemuka dengan delivery ataupun pihak yang menghantar makanan tersebut. Kita lebih menggalakkan supaya makanan ditinggalkan di luar pagar dan yang menghantar makanan menelpon ke rumah dan tuan rumah keluar untuk mengambil makanan apabila delivery ataupun penghantar tersebut beredar daripada rumah tersebut. Sementara itu, waktu operasi pengangkutan awam ditetapkan dari jam 6 pagi hingga 10 pagi dan 5 petang hingga 10 malam sahaja. Manakala bagi kenderaan persendirian hanya dibenarkan keluar bermula pada jam 6 pagi hingga 10 malam termasuk perkhidmatan e-hailing dan taksi. Selain itu, hanya seorang sahaja dibenarkan keluar membawa kenderaan persendirian kecuali waktu kecemasan. Aktiviti riadah dan sosial juga tidak dibenarkan di kawasan awam dan persendirian. Bagaimanapun, kelonggaran diberi kepada golongan autism dan orang kurang upaya untuk mendapatkan terapi seperti dinasihatkan pakar, namun tidak dibenarkan secara berkumpulan. Sementara itu, kerajaan juga menetapkan harga siling bagi topeng muka untuk dipatuhi penjual. Oleh itu, mesyuarat bersetuju harga topeng muka, harga shilling topeng muka adalah RM1.50, iaitu 50 sen lebih murah daripada harga yang telah pun ditetapkan lebih awal, iaitu RM2. Dan kita akan terus mengkaji dari masa ke semasa harga tersebut. Jika didapati harga yang dibeli sudah pun menurun daripada harganya, kita mungkin akan review balik dan mengumumkan semula harga yang lain, harga yang baru. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN-HEP akan memantau harga siling baru terbabit. Kerajaan juga akan mempertimbangkan harga siling cecair pembasmi kuman sekiranya perlu berbuat demikian. Tiga lagi kematian direkodkan hari ini menjadikan jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 kepada 37 kes. Sebanyak 156 kes baharu direkodkan menjadikan jumlah keseluruhan adalah sebanyak 2,626 kes sehingga kini. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 2,626 kes. Sehingga kini, ramai 4 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan terapi ICU. Daripada jumlah tersebut, 62 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, duka cita dimaklumkan bahawa sehingga kini
terdapat pertambahan 3 kes kematian berkaitan dengan COVID-19, termasuk 1 kes pelaporan yang disiarkan di laman Facebook Ketua Pengarah Kesihatan malam tadi. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 37 kes, iaitu 1.4% daripada jumlah keseluruhan kes. Beliau juga memaklumkan 91 individu pulih dan dibenarkan pulang hari ini. Ini juga merupakan kes pulih terbesar direkodkan sepanjang negara dilanda wabak COVID-19. Sehingga kini jumlah kumulatif pesakit yang telah pulih adalah 479 kes atau 18.2% daripada jumlah keseluruhan kes positif. Dalam perkembangan lain, Datuk Dr. Nur Hisham memaklumkan bayi 12 hari yang dijangkiti COVID-19 masih dalam pemantauan hospital. Operasi sanitasi awam di 47 lokasi yang dikategorikan sebagai hotspot membabitkan 23 zon merah dan 24 zon jingga di 6 negeri dilaksanakan secara serentak hingga esok. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamarudin berkata, pemilihan lokasi panas berdasarkan indikasi daripada Kementerian Kesihatan Malaysia mengikut kadar kes yang dilaporkan di kawasan berkenaan. Operasi pagi tadi mensasarkan kawasan di sekitar Kampung Sungai Ramal Dalam Kajang dan Pasar Awam Jalan Osman Petang Jaya. Pelaksanaan kerja-kerja sanitasi awam diketuai oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM dengan kerjasama Perbadanan Pengurusan Sisi Pepejal dan Pembersihan Awam SW Corp. Pasukan khas bahan kimia berbahaya Hazmat JBPM akan melaksanakan proses nyakuman dan virus di lokasi berisiko tinggi. Bekalan tidak jadi masalah, kita ada lokal untuk kimia. Isu dia adalah kimia. Kita punya pembancohan kimia adalah peringkat lokal dalam negara. So, jadi tidak jadi masalah. Kaedah disinfeksi yang dilaksanakan selari dengan garis panduan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO dan Kementerian Kesihatan. Ia akan dilaksanakan sebanyak 2 fasa, mensasarkan zon merah dan jingga. 6 zon merah meliputi daerah lembah pantai, Petaling, Hulu Langat, Seremban, Johor Bahru dan Keluang. Kerja-kerja nyah cemar meliputi perabot jalan, kemudahan awam, pasar-pasar awam, laluan siar kaki serta hab-hab pengangkutan awam. Operasi akan turut dilaksanakan di kawasan Program Perumahan Rakyat PPR yang berada di dalam daerah zon merah. Pelaksanaan proses sanitasi turut dilaksanakan di kawasan persekitaran Bukit Damansara Ibu Negara. Ia melibatkan beberapa kawasan seperti Jalan Setia Kasih hingga Jalan Setia Kasih 9, Jalan Setia Bakti 2, Setia Bakti 3 dan Setia Bakti 5 siang tadi. Dengan disokong oleh kekuatan logistik iaitu 2 jentera air yang berkapasiti setiap satu 20,000 liter dan keanggotaan 38 orang termasuk 2 Hilux dan juga 15 water pump. Proses ini melibatkan kekuatan 38 anggota dilakukan dalam tempoh kurang 2 jam. Di Pahang, operasi sanitasi awam tertumpu di sekitar Kuantan Pahang dan lokasi tumpuan ramai di seluruh bandar itu. Ia dilaksanakan Majlis Perbandaran Kuantan MPK, Jabatan Bomba dan Penyelamat Pahang, Polis, Jabatan Kesihatan serta dibantu syarikat penyelenggaraan kebersihan mulai jam 9 pagi. Operasi sama akan diperluaskan ke kawasan perumahan, premis awam, semua pusat tahfiz dan sekolah agama serta kawasan berisiko di seluruh negeri ini.
Di Kedah, 9 lokasi di sekitar daerah Kuala Muda terlibat dalam ops semburan Nyakuman. Proses ini kemudiannya akan dijalankan di daerah Kota Star esok. Tumpuan hanya dilakukan di 2 buah daerah yang dalam kategori berisiko. Proses nyah cemar dijalankan bersama oleh beberapa agensi antaranya Pejabat Kesihatan Daerah, Jabatan Bomba dan Penyelamat dan Majlis Perbandaran Sungai Petani. Meskipun tiada lokasi yang diklasifikasikan sebagai zon merah maupun jingga di Perlis, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM turut mengambil langkah awal bagi mengurangkan penularan COVID-19 di kesemua 11 lokasi tumpuan awam di negeri itu. Ia melibatkan 3 stesen dan hub bas, 7 pasar awam dan jeti penumpang Kuala Perlis. Operasi Nyah Cemar selesai sepenuhnya kira-kira 2 petang tadi di lokasi terakhir Pasar Borong Sena di Kanga. Laluan ke Pasar Awam Air Hitam di Pulau Pinang ditutup kepada orang awam bermula hari ini. Ia dilakukan bagi mengawal jumlah kedatangan pengunjung pasar yang sebelum ini dilapor sesak tanpa pelaksanaan penjarakan sosial. Kawasan sekitar pasar berkenaan sebelum ini sesak kerana laluan berkenaan turut digunakan kenderaan yang menuju ke tempat lain. Alhamdulillah, keadaan pada hari ini lebih baik daripada hari-hari sebelumnya dan orang awam pun semakin faham dan patuh pada arahan-arahan telah dikeluarkan. Cuma pada masa ini kita menasihatkan kepada pengunjung-pengunjung Pasar Awam Air Hitam ini, bukan saja di sini, malahan di seluruh kawasan Timur Laut, supaya mematuhi arahan untuk mengawal jarak 1 meter ataupun social distancing antara satu sama lain. Dan dalam masa yang sama juga kita memohon kepada pelanggan-pelanggan yang berurusan jual beli ini supaya menyegerakan urusan jual beli mereka dan kalau boleh belilah keperluan untuk lebih daripada 2 hari. Manakala satu laluan alternatif dibuka hanya untuk masuk keluar ke pasar dengan pengunjung terhad iaitu seorang dari satu keluarga. Katanya selepas langkah itu, kesesakan di 2 pasar telah berkurangan hampir 70% berbanding sebelum ini. Tolong pelanggan-pelanggan Pasar Awam Air Hitam, sila jaga jarak 1 meter antara satu sama lain. Segerakan urusan beli barang, cepat-cepat beli. Lepas beli barang terus balik. Pengunjung juga dibenarkan dalam jumlah terhad ke dalam pasar serta dibekalkan cecair pembasmi kuman ketika masuk dan keluar. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menerima sumbangan wang tunai berjumlah RM4.25 juta daripada 6 syarikat korporat untuk tabung COVID-19. Selain wang tunai, Perdana Menteri turut menerima sumbangan berupa peralatan dan keperluan kesihatan bernilai lebih RM26 juta. Replika cek dan sumbangan untuk tabung COVID-19 disampaikan oleh 6 wakil syarikat korporat kepada Tan Sri Muhyiddin di Perdana Putra Putrajaya. Sumbangan wang tunai yang diterima hari ini menjadikan jumlah terkumpul tabung COVID-19 sebanyak RM14.2 juta. Tabung COVID-19 dilancarkan kerajaan pada 11 Mac lalu sebagai usaha kerajaan membantu rakyat yang terjejas ekoran wabak terbabit. Kerajaan turut menawarkan potongan cukai bagi sumbangan serta derma yang dibuat sama ada dalam bentuk tunai atau barangan kepada tabung COVID-19 dan Kementerian Kesihatan. Bertemu kembali. Setelah mengamalkan tradisi berbisik selama 60 tahun bagi berjual beli hasil laut, kaedah di Pasar Bisik Kuala Muda di Pulau Pinang terpaksa dihentikan. Mereka bukan sahaja akur dengan usaha mengelakkan penularan COVID-19, malah mengamalkan nasihat dan saranan pihak berwajib. Laporannya bersama Salawam Arjunan. Keunikan Pasar Bisik mungkin aneh buat orang luar, namun bukan kepada penduduk Pulau Pinang dan Kedah. Caranya mudah.
pemborong atau individu akan berbisik kepada nelayan untuk menawarkan harga bidaan bagi membeli hasil laut. Susulan penularan wabak, pasar bisik ditutup sementara kerana kaedah itu berisiko kepada mereka, iaitu tiada lagi bidaan secara bisik. Sebaliknya, secara lelongan terbuka, hanya pemborong dibenarkan untuk membeli dan tiada jualan secara runcit bagi mengelakkan kesesakan. Jadi bila ada tukar cara ini untuk menjarakkan kita 1 meter kedudukan kita setiap seorang tu jadi masalah bagi nelayan lah. Mereka nak sebut harga ikan yang mereka jual itu, kan? Harga ikan yang mereka jual itu terpaksa lah juga. Demi kesihatan dan keselamatan, mereka segera menyesuaikan diri agar sumber pendapatan tidak terjejas. Mungkin kali pertama dalam sejarah 60 tahun, kaedah berbisik tidak diamalkan di pasar bisik Kuala Muda ini. Hakikatnya, kelangsungan tradisi boleh diketepikan sementara demi meneruskan survival manusia sejagat. Bermula sekadar suka-suka bagi mengisi masa terluang ekoran Perintah Kawalan Pergerakan PKP, kini seorang ibu tunggal tidak menang tangan membuat topeng muka setelah mendapat tempahan menggalakkan daripada pelanggan. Menurut Suhaida Muhammad Suhaidi, 37 tahun, dia bermula dengan membuat beberapa keping topeng muka 4 hari lalu dan mengiklankannya di laman sosial. Sehingga kini, dia menghasilkan lebih 1000 keping topeng muka pelbagai bentuk dan saiz yang dijual dengan harga RM4 sekeping. Setiap hari dia memulakan kerja menjahit seawal 8 pagi di rumah orang tuanya di Kampung Pak Katak di Kuala Terengganu, turut membantu adik dan adik iparnya. Kita mula-mula asalnya saja je nak buat. Ada permintaan anak mak saudara asalnya nak 2 je. Lepas kita buat tu ada sambutan orang macam suruh buat lagi. Bila kita buat dalam 100 orang ni, tiba-tiba ada repeat sama. Kita buat ada repeat. Jadi kita suka awak benda ni, macam boleh tolong orang lah. Memandangkan mas kalau cukup, kabar farmasi pun habis. Jadi kita paksa buat. Topeng muka yang dibuat Suhaida dari kain cotton bukan sahaja mendapat permintaan dari penduduk sekitar Kuala Terengganu, malah dia turut menerima tempahan pelanggan dari Kuala Lumpur, Kelang dan Melaka. Warga emas yang tinggal bersendirian antara berhadapan kesukaran sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Selain berisiko tinggi dijangkiti COVID-19 kerana menghidap penyakit kronik seperti sakit jantung dan diabetes, mereka juga bermasalah untuk keluar membeli bekalan makanan. Inisiatif yang diambil belia di daerah Setiu Terengganu untuk membantu golongan ini wajar dijadikan contoh. Mulai semalam, 50 belia terbabit mengumpul dan mengagihkan pek barangan keperluan kepada warga emas dan keluarga miskin. 500 penduduk miskin dan warga emas menerima pek berisi 5 kg beras, minyak masak, gula, tepung gandum, serbuk kopi atau teh dan tidak dilupakan keropok ikan. Program digerakkan oleh Adun Permaisuri Datuk Abdul Halim Jusoh membabitkan kos berjumlah RM13,000 yang disalurkan kepada 50 buah kampung. 33 individu mengaku bersalah melanggar Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Kesemua tertuduh termasuk seorang wanita berusia lingkungan 16 hingga 50-an ditahan di lokasi berasingan sekitar daerah Kontesta di antara 26 hingga 28 Mac. Mereka didakwa mengikut Seksyen 3/1 Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit langkah-langkah di dalam kawalan tempatan jangkitan 2020 yang memperuntukkan denda RM1,000 dan penjara tidak lebih 6 bulan atau keduanya. Magistrate Siti Nur Hidayah Muhammad Nur menjatuhkan hukuman denda antara RM500 hingga RM1,000 kepada setiap tertuduh. Ada di antara mereka turut dikenakan hukuman penjara sehingga 14 hari bermula dari tarikh ditahan.
Seorang pakar kardiologi yang ingkar perintah kawalan pergerakan PKP dengan keluar berjoging dan mencabar pihak berkuasa dituduh atas 2 kesalahan di Mahkamah Majistret Georgetown. Dr. Ong Hiak Tek, 61 tahun bagaimanapun, mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan. Majistret Jamaliah Abdul Manap membenarkan jaminan RM13,000 dan mengarahkan pasport diserahkan kepada mahkamah serta melaporkan diri di Balai Polis setiap bulan. Sebutan kes ditetapkan pada 9 Jun. 10 individu termasuk 5 remaja bawah umur ditahan reman selepas melanggar perintah kawalan pergerakan PKP. Kesemua ditahan ketika mengadakan parti persendirian di sebuah kondominium di Jalan Datuk Abdullah Tahir, Johor Kelmarin. Perintah reman itu dikeluarkan penolong pendaftar Mahkamah Majistret Johor Bahru, Nur Izzati Muhammad Zahari pagi tadi. Mereka direman bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Peraturan 7 Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit, langkah-langkah di dalam kawasan tempatan jangkitan 2020. Hasil pemeriksaan saringan air kencing turut mendapati 7 daripada mereka positif dadah jenis metafetamin. Kesemua mereka berusia antara 15 hingga 25 tahun, direman 2 hari bermula hari ini. Baik, bukan sahaja di Malaysia, malahan seluruh dunia menghargai sumbangan Barisan Hadapan menentang COVID-19. Di Lubnan, penduduk memberi tepukan dari balkoni dan tingkap kediaman. Ini dilakukan semata-mata sebagai tanda terima kasih kepada mereka terhadap bertugas. Paparannya mengakhiri berita TV9 malam ini. Assalamualaikum dan salam hormat.